بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Fadil Ustaz Arun dan keluarga, Ustaz Asbi, sahabat-sahabat pengurusan dan sahabat-sahabat sidang jemaah muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rofokkan lagi syukur pada Allah Ta'ala kesempatan di pagi hari ini kita dapat lagi bertemu dan juga langsungkan pertemuan atas nama ibadah, atas nama mencari keridhaan Allah, atas nama mencari keselamatan pada kehidupan akhirat. Dan apa yang kita lakukan ini ada dia punya cetusan dia. Cetusannya adalah datang daripada keimanan dalam diri, didorong oleh keinginan untuk kita mencapai keselamatan pada kehidupan akhirat. Maka kekuatan pada cetusan iman dan juga dorongan keselamatan akhirat itulah yang menyebabkan kita orang-orang Muslim mengagendakan pelbagai agenda-agenda baik dalam kehidupan kita. Dan pada masa yang sama kita berusaha untuk menepikan atau mengesampingkan dorongan-dorongan nafsu dan kejahatan. Walaupun sifat nafsu dan kejahatan itu adalah sebahagian daripada sifat manusia biasa, normal, tetapi kekuatan yang ada pada diri kita orang yang beriman, itulah yang mengalahkan nafsu yang menjadi cabaran dalam kehidupan kita. Maka sebahagian daripada mujahadah kita ialah apa yang kita lakukan pada pagi hari ini. Oleh itu, sebagaimana ingatan biasa untuk kita memastikan mujahadah kita ini diterima oleh Allah Ta'ala dan mendapat hasil yang baik, maka kita perlu sangat-sangat menilik pada lintasan hati kita, pada tujuan dan juga matlamat kehadiran kita. Mudah-mudahan niat lillahi ta'ala itu benar-benar kita jelmakan bukan sekadar pada bahasa mulut, tetapi benar-benar sampai pada lintasan hati dan kelakuan. Kerana kita semua maklum, itulah dia tempat tilik Allah Ta'ala pada amalan kita. Iaitulah ditiliknya pada hati dan ditilik pula pada kebenaran perlakuan baik yang kita lakukan. Kalau sekadar niat baik tapi cara tak baik, tak betul juga. Sebab tu dia kena selaras dan ikhlas, dan juga mesti amalan itu bertepatan, tidak bersalahan dengan syarak. Sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi hari ini kita sambung lagi perbincangan berasaskan kepada kitab Tanbihul Ghafilin. Namanya cantik tuan-tuan, iaitulah peringatan pada orang-orang yang lalai. Maka pantas sangat untuk kita mengambil, meneliti peringatan demi peringatan yang disusun khusus untuk mengingat dan mengangkat balik kedudukan kita daripada kelalaian. Kerana kita semua dimaklumkan, diberitahu oleh Allah Ta'ala, kebanyakan daripada jin dan manusia yang dihumban masuk ke dalam neraka bukan sangat mereka tak tahu satu-satu dosa dan maksiat, tetapi disebabkan kelalaian yang mereka lakukan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall wa ulaika humul ghafilun. Ujung dia tu tuan-tuan, wa ulaika humul ghafilun. Sesungguhnya kami telah benamkan ke dalam neraka Jahannam ini ramai dari kalangan jin dan manusia. Mereka ada tiga perkara penting, iaitulah akal, ada pandangan mata, ada pendengaran telinga.
Sedangkan 3 alat ini cukup besar manfaat dan gunanya dalam kehidupan ni. 3 alat inilah yang menyebabkan kita mendapat redha Allah, dan sebaliknya 3 alat inilah juga yang menyebabkan kita ni wal'ayazabillah dihumban masuk dalam neraka Allah. Apabila tidak digunakan 3 alat ini, ada akal tidak berfikir dengan wajar, ada pandangan mata tidak dipandang pada perkara yang benar, ada pendengaran telinga tidak digunakan pada perkara yang sepatutnya, maka mereka ini sesat, malah lebih sesat daripada binatang ternakan. Wa ulaika humul ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai. Maka alim ulama, khususnya Imam Abu Lais Samarqandi, datang dengan usaha dan ikhtiar dia untuk membantu kita agar tidak tersandung dalam kelalaian dan menyebabkan penyesalan akhirat yang tidak berkesudahan, iaitulah dengan membawa kitab sebegini baik kepada kita, tuan-tuan. Jadi menjadi satu daripada kewajipan kita untuk kita menyelongkar, membincangkan kitab-kitab baik seperti yang kita buat ini, tuan-tuan, dengan maksud kita nak mengelakkan diri kita daripada penyesalan akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita dan permudahkan urusan kita, tuan-tuan. Kita masih melihat kepada bab ma yurja min rahmatillah, apa yang dapat diharap dari rahmat Allah Ta'ala, ke surat 79, tuan-tuan. Kitab biru ni ke surat 79. Imam Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Amru bin Al-As. Jumpa bin Amru bin Al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amru Al-As ni, tuan-tuan, ayah dia pun, kisah Amru bin Al-As ni macam kisah Abu Sufyan, tuan-tuan. Iaitulah masuk Islam last kehidupan waktu pembukaan kota Mekah. Beliau ni bersama dengan Khalid bin Al-Walid sama-sama datang kepada Nabi SAW dan mengucap syahadah. Sesudah mana pada peringkat awal beliau menjadi, kalau bahasa kita nelilah, tuan-tuan, kepala pengat lah, kepala pengat, atau bahasa yang teruk, kepala tai orang panggil tak, syid, untuk menghapuskan Islam dan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai satu tahap bila Islam ni semakin berkembang, sehingga kan mereka merasa bumi ini menjadi sempit. Dhaqat alaihimul ardu bima rahubat. Mereka rasa macam tak tahu nak pergi ke mana dah. Pergi ke kanan Islam, pergi ke kiri Islam, jumpa orang tu Islam, jumpa orang ni Islam. Mana hak tak Islam lagi, cakap nak masuk Islam. Akhirnya mereka dah angkat bendera putih lah, kita kata surrender, datang kepada Nabi SAW. Tetapi tuan-tuan, apabila iman masuk dalam diri, rupa-rupanya dia melahirkan peribadi yang cukup hebat. Amru bin Al-As ni, sama dengan Khalid bin Al-Walid lah. Mereka benar-benar berkhidmat kepada Islam, sehingga menjadikan diri dan harta benda mereka fi sabilillah, tuan-tuan. Amru bin Al-As. Jadi anaknya Abdullah lebih awal daripada bapa masuk Islam. Lebih awal. Dalam masalah hidayah ni, tuan-tuan, dia tak boleh ikut queue, bahaya, tuan-tuan. Dalam masalah kebaikan, kalau kita tengok kebaikan, tak boleh kita nak tengok, nak tunggu mak ayah dulu buat, kemudian baru kita buat. Itu bahaya sangat, tuan-tuan. Sebagaimana kisah Abdullah dan bapaknya lah. Dan Abdullah ni apabila menjadi Muslim, beliau salah seorang daripada sahabat utama Nabi. Beliau juga seorang daripada 4 Abdullah yang terkenal, dia yang berada di sekeliling Nabi. Abdullah bin Amru, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud. 4 orang Abdullah yang terkenal itu. Salah seorangnya adalah Abdullah bin Amru bin Al-As ni. Cuma dia punya konflik Abdullah bin Amru ni ialah masa berlaku zaman fitnah, tuan-tuan. Zaman fitnah antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Muawiyah. Bapaknya rupa-rupanya orang kuat kepada Sayyidina Muawiyah lah. Merupakan orang kanan. Tukang nego. Kita kata tukang nego. The nice negotiator. Ini adalah bapaknya, Amru bin Al-As. Beliau ni seorang politik, ahli politik yang licik, tuan-tuan. Jadi Amru bin Al-As
meletakkan sokongan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan pada peristiwa pertembungan dengan Sayyidina Ali. Dan Amr bin al-As bagi amaran kepada anak dia supaya jangan terlibat, jangan buat sokongan kepada Sayyidina Ali. Sehingga kan apabila berlaku perang Siffin, Amr bin al-As paksa anaknya turun ke medan perang. Sedangkan anaknya tidak mahu terlibat. Anaknya boleh kata duduk dalam third force, dalam kumpulan ketiga, tuan-tuan. Kumpulan ketiga ni apa? DAP lah, tuan-tuan. Duduk atas pagar. DAP itu duduk di atas pagar. Antaranya Abdullah bin Abbas, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar. Ini berada pada third force, tuan-tuan. Jadi Abdullah bin Amru pun dia duduk kat situ. Tapi dek kerana ayah bagi arahan supaya dia kanda juga pedang, turun juga ke medan perang, maka dia timbang-timbangkan antara keyakinan dia kepada kebenaran yang dia nampak dengan perintah bapa. Jadi dia buat macam mana? Dia ambil sikap win-win situation lah. Kita kata menang-menang. Dia ikut perintah bapa, tidak menderhakai, dia turun dengan bawa pedang, tapi dia tidak pernah buka pedang daripada sarung. Jadi dia selamat daripada terlibat dalam fitnah. Fitnah antara umat Islam itulah. Ini cerita Abdullah bin Amr bin al-As. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya bagi Allah tidak ada dosa yang tidak dapat diampunkan. Ini asaslah, tuan-tuan. Kita di peringkat kita kena belajar. Kita kena pastikan mana satu dosa besar, mana satu dosa kecil. Dosa besar untuk kita ambil tindakan sepatutnya. Dosa kecil kita boleh bertenang-tenang kerana pada dosa kecil itu ada rahmat yang cukup berlimpah ruah. Antaranya, tuan-tuan, bagaimana kewajipan solat kita pada setiap hari itu adalah mention penghapus dosa kecil. Adapun dosa besar, yang ni, tuan-tuan, perlu kita pastikan dengan setepat mungkin kerana dosa besar tidak boleh dihapuskan menerusi ibadah solat, menerusi senyum ke orang, amar ma'ruf nahi munkar. Dia mesti disertakan dengan taubat nasuha. Itu sifat dosa besar bagi kita. Tapi di sisi Allah dia tak ada. Ini dosa besar, payah nak ampun ni. Ini dosa kecil, senang, tak apa. Dosa kecil kita ampun tak. Pasal dia ni Tuhan. Dia ni Tuhan. Maka mana ada sesuatu yang berat pada Allah, mana ada sesuatu yang ringan pada Allah, semuanya kum fayakum belaka. Boleh faham, tuan-tuan? Itu maksud la yata'azamullahu bi ayyi zambin. Tidak ada mana-mana dosa di sisi Allah yang dia rasa, oh ni berat, ambil masa sikit lah untuk ampunkan. Yang ni ringan, tak apa. Kita permudahkan. Tak. Dia Tuhan. Tuhan, dia ada kuasa pengampun, Al-Ghafur. Dia ada kuasa pengasih penyayang, Ar-Rahman Ar-Rahim, tuan-tuan. Tapi di sisi kita kena raih apa yang disebut sebagai dosa besar, dosa kecil. Nanti kita bincanglah bab taubat di belakang ni, tuan-tuan. Cuma dalam pembahagian dosa besar, dosa kecil ni, Ahlussunnah wal Jamaah jelas dosa besar adalah dosa yang diingatkan menerusi Quran, menerusi hadis, bahawa dosa itu adalah dosa besar. Contohnya contohnya hadis yang sahih lagi masyhur itulah ijtaribus sab'al mubiqat, tu kan, jauhilah kamu 7 dosa yang bersifat menghancurkan, membinasakan. Sebahagian ustaz-ustaz kita ketika tafsirkan, syarahkan dosa ni, hadis ni, dia kata dosa ni macam pisau jilet, pisau pencukur, duk cukur kebaikan kita setiap hari kalau tidak diampunkan tu. Syirik, zina, lari medan perang tu lah, makan harta anak yatim, makan riba, qazaf, itu semua adalah dosa-dosa yang dah ditentukan oleh syarak, dia adalah dosa besar. Ataupun syarak jelaskan dia punya hukuman. Buat ni hukumannya begitu, buat ni hukumannya begini. Jadi di situ golongan Ahlussunnah wal Jamaah mengambil meletakkan kategori sebagai dosa besar. Ada pun dosa kecil, dosa yang tidak ditandakan oleh agama sebagai
begini kesalahannya, begitu hukumannya. Maka diambil iktibar di situ sebagai dosa kecil. Okey, itu clear pada kita. Adapun kalau ikut mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, dia lain tuan-tuan. Imam Sufyan Ats-Tsauri dia meletakkan dosa besar, dosa kita dengan makhluk. Dosa kecil itu kita dengan Allah. Beza sikit tu. Beza sebab apa? Sebab dia melihat kepada possibility untuk beri keampunan. Dosa kita dengan Allah walaupun sebesar syirik, tetapi kalau diminta taubat, diminta ampun, Allah akan bagi pengampunan walaupun sebesar syirik. Yang Allah kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, tu yang tu syirik yang dibawa mati, yang tidak ditaubatkan. Boleh faham tuan-tuan clear kat situ. Kalaulah syirik ini tidak diampunkan Allah, nescaya tak ada generasi sahabat. Sebab generasi sahabat itu bermula dengan keadaan syirik ketika jahiliah. Ketika jahiliah. Akhirnya bila datang Islam, Islam itu dianggap taubat. Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam menghapuskan dosa sebelum itu. Maka syirik yang dikatakan tidak ada maaf bagimu, itu adalah syirik yang dibawa mati. Okey. Adapun dosa sesama anak Adam, kenapa dikatakan besar? Kerana walaupun hanya curi telur ayam sebiji, tapi kalau tidak mendapat redha daripada tuannya, yang itu dibawa mati. Maka sesuatu yang dibawa kepada akhirat itu besarlah tuan-tuan. Itu perkara serius. Walaupun dosanya hanya telur ayam sebiji 55 sen lah, ni kan mahal dah, naik harga dah kak. Berapa dah telur ayam sebiji? Akak pun tak tahu, tak pernah beli, tak makan ke, ada kolesterol tinggi dia tu. Berapa dah ayam sebiji telur lah ni? Bini aku mana? Jangan buat malu. Berapa dah lah ni? 60 ya? 85 sen. Subhanallah. Kita duduk ingat zaman 55 sen. 3-4 tahun lepas dah. Rupanya telur ayam pun susah. Ayam pun berkira dalam telur. Walaupun tak sampai RM1 sebiji tuan-tuan, tapi kalau tidak mendapat pengampunan, keredaan, yang tu dibawa mati dan dia menjadi serius tuan-tuan. Itu pembahagian dosa lah, dosa kecil, dosa besar. Golongan tasawuf meletakkan tidak ada dosa besar dan dosa kecil. Yang ada semua dosa besar. Boleh faham Itu golongan tasawuf. Mengambil kira setiap pelanggaran hukum itu adalah pencerobohan kepada Allah Ta'ala. Tak kira lah sesama anak Adam ke siapa, maka di sisi golongan tasawuf dosa semuanya besar. Tuan-tuan Jadi di sisi Allah Ta'ala tidak ada sebarang dosa yang dianggap serius sehingga Allah tidak mengampunkannya. Kita faham ayat ni Ada pada umat yang sebelum kamu seorang yang telah membunuh 99 orang, kemudian pergi kepada pendeta dan berkata, saya telah membunuh 99 jiwa, apakah ada jalan bagiku untuk bertaubat? Jawab pendeta, tidak ada, sebab perbuatanmu sudah melampaui batas. Maka dia segera berdiri dan langsung membunuh pendeta itu sehingga genap yang dibunuh 100 orang. Kemudian dia pergi kepada pendeta yang lain dan berkata, saya telah membunuh 100 orang. Apakah ada jalan bagiku untuk bertaubat? Jawab pendeta, sebenarnya perbuatanmu sudah terlampau dan saya tidak mengetahui sama ada diampun ke tidak. Itu hak Allah Ta'ala lah. Hanya di sana ada 2 dusun, 2 kampung. Yang satu bernama Busra dan penduduknya orang-orang baik yang selalu mengerjakan amalan ahli syurga. Sedang yang lain, yang kedua bernama Kafrah, seolah-olah Basrah dan juga Kufah. Penduduknya hanya berbuat derhaka, melakukan amalan ahli neraka. Maka bila engkau pergi ke Busra dan mengikuti amal ahli perbuatan mereka, maka jangan ragu. Jangan baik L tu, jangan ragu bahawa taubatmu akan diterima. Maka pergilah dia ke Busra, dan ketika dia di tengah jalan jatuh mati.
Maka bertengkarlah malaikat seksa dengan malaikat rahmat, malaikat azab dengan malaikat rahmat, sehingga mereka bertanya kepada Tuhan. Maka diperintah ukur sahaja, maka ke dusun mana dia lebih dekat, masuklah ia ke dalam golongan penduduknya. Tiba-tiba terdapat dia lebih dekat ke dusun Busra, itulah tempat baik tadi, sekadar hujung jari, maka ia tercatat dari golongan penduduknya. Hadis ni hadis muttafaqun alaih, tuan-tuan ni, hadis yang sahih. Jadi kita biasa dengar hadis ni, hadis sahih lagi masyhur lah tuan-tuan, selalu dibawa dalam perbincangan dan tazkirah ingatan. Cuma tuan-tuan ada sebahagiannya mengambil kesempatan daripada hadis sebegini untuk menjadi alasan kepadanya untuk meneruskan dosa dan maksiat, dengan alasan bahawa jahat dia ni tidaklah sampai membunuh orang. Kalaupun membunuh orang, ada rekod bunuh sampai 100 orang, masih lagi diberikan ampun oleh Allah Ta'ala. Itu bahaya semua tuan-tuan. Sebab tu bab belajar ni memang jadi wajib. Tapi ada sebahagian dia belajar, dia mengeksploitasi ilmu, dia memanipulasi ilmu, dia meletakkan ilmu ni bukan pada tempat yang sewajarnya. Akhirnya dia berhujah dengan ilmu yang dipelajari untuk meneruskan kejahatan dan derhaka pada Tuhan. Itu tak betul. Kita belajar cari ilmu untuk jadi alasan dan kekuatan diri pada taat kepada Allah, bukan jadi alasan dan kekuatan diri untuk derhaka pada Tuhan. Itu dua situasi yang berbeza tuan-tuan. Orang cerdik ni macam itulah, dia guna cerdik dia tu untuk manipulasi tuan-tuan. Sebelum ni kita baca kisah dalam riwayat Ka'ab bin Ahbar pada peristiwa kiamat kan, yang Ka'ab kata macam mana, kalaulah kamu tahu hakikat sebenar rahmat Allah ni, nescaya kamu ni beramal pun lambat. Lau ta'lamuna kunha rahmatillah la'abta'tum fil amal. Kalau kamu tahulah sifat rahmat Allah yang sebenar-benar, kamu ni akan bermalas-malasan untuk beribadah. Kenapa? Sebab malas macam mana pun, rahmat Allah cukup besar, cukup luas, terutama sekali di padang mahsyar. Sedangkan atas muka bumi ni, satu rahmat yang dilepaskan oleh Tuhan, itu pun mencakupi seluruh makhluk ciptaan Allah. Tak ada satu makhluk yang tak dapat rahmat. Sebagai ulama kata kecuali iblis. Itu pun sesudah diibliskan dia. Sebelum dia jadi iblis masih lagi ada rahmat. Tapi selepas diputuskan rahmat, maka itulah permulaan kepada terputus rahmat. Tuan-tuan ni, tapi di mahsyar bukan satu rahmat yang ada, sebaliknya 100 rahmat. Sebagaimana kita belajar pada permulaan perbincangan rahmat ni, 100 rahmat. Jadi kalaulah begitu keadaannya, sudah tentu limpahan rahmat itu terlalu besar, sampaikan orang berlambat-lambatan beribadah dan beragama pun dia tetap akan dapat. Jadi benda-benda macam tu kalau dipelajari dengan niat yang salah, dia jadi tak betul tuan. Dia jadikan ilmu sebegitu sebagai hujah untuk semakin jauh dengan agama, dengan alasan besok masih ada maaf bagimu, masih ada rahmat Tuhan. Sebenarnya bukan begitu. Sepatutnya kita gunakan itu sebagai kekuatan untuk kita taat dan beribadah dengan lebih kencang, bukan semakin malas dan juga jauh dengan Tuhan. Itu parking ilmu tak betul lah tuan-tuan ni. Parking ilmu tak betul. So ada orang cerdik ni, dia berhujah lagu tu, relax dia kata, relax. Ada lagi rahmat Tuhan, 100 nyawa pun boleh diampunkan. Kita ni setara mana sangat, makan duit 1/2 je. Contoh ni. Jadi riwayat ni ada pelbagai. Dalam Sahih Muslim ada sedikit perubahan, ada sedikit berbezalah ketika Allah Ta'ala datangkan malaikat ketiga sebagai hakim untuk menyelesaikan perbalahan antara dua malaikat, malaikat rahmat dan malaikat azab ni. Maka malaikat ketiga ini minta supaya diukurkan jarak tempat mati itu dengan tempat asal dia, tempat maksiat, dan tempat mati kepada tempat baru dia, tempat dia nak bertaubat, orang-orang baik tu. Maka ketika itu Allah Ta'ala seru kepada bumi
ibadi, diseru kepada ruang tempat lama tu. Kamu menjarakkan kamu. Kemudian diseru kepada tempat baru, akribi, kamu berdekatlah diri kamu, menyebabkan bila diukur jarak ke tempat baru itu lebih dekat berbanding dengan yang lama. Dalam riwayat lain, ala qadri amilah, ala qadri al-amilah, pada kadar satu ekor anak anai. Anak anai macam mana, berapa milimeter tuan-tuan? Lebih dekat. Nak ceritanya apa tuan-tuan? Nak cerita rahmat Allah. Boleh faham ni? Itu poin di situ tuan-tuan. Poin dia di situ. Kalaulah orang ni bersungguh nak cari Tuhan, bersungguh nak taubat, bersungguh nak iktiraf benda salah hak dia buat, hak dia terlajak tuan-tuan, maka di situ tetap akan ada rahmat Allah. Janji ataupun syaratnya kamu masih ada modal. Apa modal dia tuan-tuan? Modal untuk dapat rahmat Allah, apa dia? Iaitulah masa untuk bertaubat. Itu modal kamu. Maka kalau masa itu terputus, maka habis. Besar mana pun rahmat yang Allah bagi, Allah sediakan, habis. Syaratnya adalah modal tu masih hidup. Modal tu adalah masa kehidupan. Lepas tuan-tuan ni, kan kita belajar hadis sahih ightanim khamsan qabla khamsin tu kan. Gunakan 5 perkara sebelum datang perkara 5 yang keduanya. Yang pertama, ketika kamu syabab qabla haramik, ketika muda sebelum datang tua, ketika sakit, ketika sihat sebelum sakit, ketika lega sebelum kamu apa, ketika kamu lapang sebelum kamu sibuk. Dan yang terakhir tuan-tuan, hayataka qabla mautik, masa muda kamu sebelum datang masa tua. Bila kita bilang tuan-tuan 5 modal, 5 kekuatan ni, maka di antara kita ni ada yang 3, ada yang 2, masih ada. Tuan-tuan berapa daripada 5 tadi? Ada berapa? Kalau cek pada diri kita tuan-tuan. Ke ada hak kata 5 ada pada diri dia? 5 pula ada. Kalau 5 tu duduk di alam khayalan tu. Biasanya orang seorang masjid setidak-tidaknya 4 lah. 5 tu boleh kata tak percayalah. Sebab orang seorang masjid ni warga bencen. Maka modal yang pertama hilang dah. Kecuali angan-angan, harapan tu sentiasa ada, muda lagi. Kan? Jadi apa pun keadaan kita, 2 ke 3 ke 4 ke modal, tapi setidak-tidaknya kita masih ada modal hujung sekali. Apa modal hujung sekali tu? Hidup. Kita belum lagi mati. Boleh faham tuan-tuan? Kita belum lagi mati. Kalau mati tak dengar dah ayat tadi. Kita masih hidup. Atas dasar itulah kita masih ada modal pusingan untuk kita berniaga dengan Allah. Kita selalu ingatkan kehidupan ini adalah satu bentuk bisnes, tijaratun kita dengan Allah Ta'ala. Okay? Maka antara benda yang patut kita buat, taubat perlu dihidupkan supaya rahmat yang terbentang luas dapat kepada kita. Sebab tu kata-kata orang-orang bijak pandai cantik, dia kata apa? Dalam syurga tidak semua orang baik, dalam tu ada orang jahat. Dalam syurga. Dalam neraka pun bukan semua orang jahat, ada orang baik dalam tu. Kita dengar pun terpeliak. Lagu mana pula syurga ada orang jahat, neraka ada orang baik? Lagu mana tu? Dalam syurga ada orang jahat yang bertaubat. Dalam neraka ada orang baik yang riak. Boleh faham tu kan? Jadi benda-benda macam tu yang kita nak ambil langkah menyelamatkan diri kita. Jadi hadis sebegini, dia menjadi satu lagi jaminan kepada kita dan berita baik kepada kita berkenaan dengan rahman Allah yang tidak bertepi, di samping hadis yang kita baca sebelum ni tuan-tuan. Antaranya yang muka surat 78 tu lah. Muka surat 78, satu hadis berkenaan dengan orang yang masuk syurga dalam keadaan tidak pernah buat baik, tetapi mendapat keampunan Allah kerana takut pada Allah Ta'ala. Itu yang kita dah bincang sebelum ni. Kita gabungkan pula dengan hadis yang kita baca pada hari ini, lagilah menguatkan
baik sangka kita pada Allah Ta'ala yang maha limpah kurnia serta rahmat kasih belas kepada kita. Yang penting, apakah kita layak duduk dalam senarai penerima rahmat kasih sayang. Itu saja tuan-tuan. Saya dengan pelajar-pelajar saya tuan-tuan, kita ni bukan bengkeng sangat. Tidaklah bengkeng sangat. Tapi dalam kehidupan semasa berlangsungnya sesi pembelajaran, peraturan dan kaedah kita mesti tegakkan. Kalau tidak, payahlah tuan-tuan. Kalau tak ada peraturan, nak datang kelas, tak nak datang, tak apa. Datang pukul berapa pun tak apa. Assignment kena buat, tiba-tiba tak buat, tak apa. Payahlah kalau tak ikut peraturan tu. Dia kena ikut, kena tegakkan peraturan tu. Tapi dalam keadaan peraturan ditegakkan, kita sebagai orang tua, orang yang ada sifat simpati dan empati kepada anak-anak kita ni, kita ada juga apa yang disebut sebagai budi bicara, atau mudah ceritanya sebagai rahmat belas ihsan kita kepada anak-anak pelajar ni. Dan dalam mereka, result mereka, ada di antara mereka ni yang markahnya rendah, dan kita kenal pula dia ni bersungguh, dia ni tidak pontai, dia ni tidak culas pada assignment bagai, tapi nampak macam mana dah ada masalah pada IQ intelek, daya intelek tuan-tuan. Maka di situlah ada apa yang disebut sebagai ihsan budi bicara tuan-tuan. Maka kalaulah dalam urusan dunia kita beradab dengan kes-kes sebegini, apakah kita dengan Allah Ta'ala tak ada peruntukan budi bicara ini? Sudah tentu ada tuan-tuan. Itulah yang duduk dalam mafhum rahmat Allah Ta'ala. Itu kira budi bicara Allah lah tuan-tuan. Padahal kalau dia ikut Mary, ikut dia punya asas amalan kita tak sampai pun. Tak boleh pun dapat keampunan. Tak boleh pun dapat keredaan. Tapi di sana ada budi bicara Allah. Maka hak patut kita buat tuan-tuan, agak-agak dalam kes saya tadi, saya dengan pelajar saya, pelajar hak macam mana hak saya nak berikan budi bicara saya pada dia? Hak macam mana? Adakah pelajar hak tak pernah nampak muka depan saya? Hak tengok saya dengan pandangan menyindir? Hak tengok saya dengan pandangan menyampak? Hak sentiasa duk maki dalam Facebook, dalam Instagram bagai? Adakah pelajar-pelajar segitu yang kita akan rasa dekat pada hati kita, maka kita terasa nak bagi limpahan budi bicara kita pada dia? Adakah begitu? Jawabnya tidak. Hati kita akan berjauh dengan watak-watak sebegitu. Maka samalah kita dengan agama dengan masalah hubungan kita dengan Allah. Ya betul, kita tidak mungkin dapat sampai kepada, kita kata apa, skema yang terbaik tuan-tuan, yang terbaik. Tetapi kita sudah berusaha untuk sampaikan diri kita pada tahap yang terbaik. Kita sudah bawa diri kita, hati kita pada tahap pengabdian yang terbaik ikut kemampuan kita, tuan-tuan. Maka di situlah datangnya ukuran rahmat limpahan kasih sayang Allah Ta'ala. Boleh tuan-tuan kita buat satu analogi mudah untuk kita faham tentang budi bicara Allah pada rahmat kasih sayang ini. Abu Lais As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, 3 macam yang saya berani bersumpah. 3 perkara yang saya berani bersumpah. Sedang yang keempat bila saya bersumpah pasti benar. Yang keempat tu pun betul juga, tapi saya tak naklah sumpah. Yang pertama apa? Allah tidak akan memelihara seorang di dunia kemudian diserahkan kepadanya di akhirat. Diserahkan kepada lainnya di akhirat. Tak. Kalau di dunia Allah pelihara orang mukmin, takkanlah di akhirat Allah lepaskan orang mukmin. Boleh faham tu? Apa maksud lepaskan orang mukmin? Maknanya Allah tak ambil peduli terhadap orang mukmin. Takkan. Di bumi ni, di dunia ni kita faham sangat-sangat, kita yakin sungguh-sungguh kita berada pada naungan kasih sayang Allah, sehingga kan kita diajar sakit pada kita pun rahmat kasih sayang Allah, susah pada diri kita pun itu adalah rahmat kasih sayang Allah. Sampai begitu sekali kita faham konsep kehidupan di dunia.
Kehidupan yang tertakluk kepada jagaan, pemeliharaan dan kasih sayang Allah. Kalau begitu, keadaan kita takkanlah bila sampai di akhirat dalam keadaan kita jaga diri kita sebetul-betul jaga, tiba-tiba kita rasa Allah tak peduli kita. Tak akan berlaku. Boleh faham tuan-tuan? Ini jaminan menerusi perkataan Abdullah bin Mas'ud, sedangkan beliau antara sahabat Nabi yang paling rapat dengan Nabi sehingga menjadi isi sulit Nabi, dan beliau ni begitu alim dengan agama, dengan Islam, sehingga beliau berkata, satu daripada perkataannya, tidak ada mana-mana ayat Quran yang turun melainkan aku tahu di mana dia turun, pada masa mana dia turun, siang ke malam ke pagi ke petang, sampai begitu dia punya ketepatan dan kehalusan dia menguasai Quran dan juga agama. Ini Abdullah bin Mas'ud, tuan-tuan. Orang yang kecil je, ceketing je, tuan-tuan. Selalu kita dah sebut, tuan-tuan, waktu dia duk terlonjak-lonjak nak patahkan kayu sugi untuk dibekalkan kepada Nabi, betisnya terselok, orang pakai duk gelak. Pasal haluh, kelingking. Dan Nabi bila dengar lagu tu, demi Allah Nabi kata, kalau ditimbang dengan bukit Uhud, lagi berat keting dia, tuan-tuan. Dia menunjukkan benar dia pada agama. Dialah yang menjadi pemenggal kepala Abu Jahal dalam perang Badar, tuan-tuan. Abdullah bin Mas'ud. Dan dia adalah orang pertama yang berani baca Quran secara publik, tuan-tuan, di tepi Kaabah. Abdullah bin Mas'ud. Jadi yang kedua, Allah tidak akan menyamakan orang yang mempunyai bahagian dalam Islam dengan yang tidak mempunyai bahagian. Dalam kehidupan ada dua kumpulan aja, Islam dan bukan Islam. Islam kafir ataupun non-Muslim, ikutlah, tuan-tuan. Jadi dua tu saja, tak ada kumpulan ketiga. Dia hanya ada dua kumpulan itu saja. Maka kumpulan yang pertama adalah kumpulan Ahlillah, mereka yang bersama dengan Allah Ta'ala. Yang kedua, itu adalah mereka yang menentang Allah Ta'ala, tuan-tuan. Adakah sama bahagian pada dua kumpulan ini? Tidak sama. Walaupun pandangan zahir nampak sama. Orang Islam sihat, orang kafir pun sihat. Orang Islam kaya, orang kafir pun kaya. Orang Islam berkuasa, orang kafir pun berkuasa. Tapi tak sama. Sihat, kaya, berkuasa orang Islam pada tahap ujian keimanan. Kalau lulus pada ujian itu, bertambah kedudukan di sisi Allah. Sihat, kuasa, bertenaga orang kafir, itu adalah istidraj. Itu adalah laluan untuk membenamkan diri mereka lebih jauh kepada kejahatan dan penderhakaan terhadap Allah Ta'ala. Itu sebab bila berlaku perang Uhud, bila tamat saja perang Uhud, wakil kafir ni bangun, tuan-tuan. Kalau tak silap saya, Abu Sufyan, tuan-tuan, dia bangun. Dia kata, al-yaum badilu ghadin, badilu amsin, dia kata. Hari ni gantian semalam. Gantian semalam. Itulah Uhud ni adalah gantian kekalahan mereka pada perang Badar. Maknanya serilah satu-satu. Dulu kamu sumbat gol, sekarang kami pula sumbat gol. Bila dengar macam tu, Nabi arahkan, kalau tak silap saya, Sayyidina Umar Al-Khattab, tuan-tuan, bangkit. La sawa. Dengan arahan daripada Nabi, Sayyidina Umar ni bangkit, seru. Tak serupa, tak serupa. Qatlana fil jannah wa qatlakum fil nar. Mana yang meninggal terkorban di pihak kami syurga, mana yang terbunuh di pihak kamu adalah neraka Allah. Nampak sama, tuan-tuan? Seri satu-satu. Kemudian sama-sama cedera, sama-sama sakit, tapi tak serupa dia punya bahagian di sisi Allah. Boleh faham, tuan-tuan? Ini keyakinan yang perlu ada pada diri kita. Apa dalam Quran Allah sebut macam mana? Wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna ila Allahi ma la yarjun. Ta'lamun tu kena baca betul-betul, tuan-tuan. Tuan-tuan imam ada kat sini takut baca ta'lamun, habis garu kepala kita kat belakang. Fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jangan baca fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Wala tahinu fi ibtigha'il qaum. Kamu jangan lelah pada usaha kamu nak dapatkan puak-puak kafir tu. Jangan lelah.
untuk kejar mereka, untuk menguasai mereka, untuk mengalahkan mereka. Janganlah. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Jika sekiranya kamu terluka, mereka juga terluka sebagaimana kamu terluka. Ayat ni comel sungguh, uslub balaghah dia tuan-tuan. Uslub balaghah, permainan bahasa. Kalau kamu terluka, mereka juga terluka sebagaimana kamu terluka. Nampak sama tuan-tuan? Nampak sama. Tapi Allah beritahu, wa tarjuna ilallah ma la yarjun. Kamu ada harapan, ingatan, sandaran hati kepada Allah, dan mereka tak ada benda tu. Boleh faham tuan-tuan? Ini beza bahagian kita dengan mereka. Susah sama-sama susah, tapi susah kita susah dalam keadaan ujian pada Allah. Susah mereka susah sungguh. Susah sungguh. Ada satu perkataan yang Tok Guru ni Aziz, saya ingat sangat-sangat tuan-tuan, dia tafsir. Likai hayya man hayya an bayyinah wa yuhlika man halaka an bayyinah. Liyuhyiya man hayya an bayyinah wa yuhlika man halaka an bayyinah. Dalam surah apa tu? Tak ingat tuan-tuan ayat ni supaya hidup orang yang hidup di atas hujah, dan supaya musnah orang yang musnah di atas hujah. Dapat agak tu Guru ni Aziz, dia terjemah lagu mana? Dia mudahkan kefahaman macam mana? Supaya hak masuk syurga masuk dengan puas hati, hak masuk neraka masuk dengan puas hati. Faham tak tuan-tuan? Masuk syurga masuk dengan puas hati, masuk neraka masuk dengan puas hati. Apa maksud? Masuk syurga masuk puas hati sesudah mana di dunia dulu dia susah sangat, derita sangat, duduk dalam penjara sungguh-sungguh. Dia hidup sebagaimana banduan, nak buat ni tak boleh, nak buat itu tak bebas. Tiba-tiba sampai ke syurga, oh ya Allah, puas hati betul. Hak dulu tak boleh, boleh. Hak dulu tak haram, jadi halal. Begitu juga orang kafir, supaya masuk neraka secara puas hati. Pasal di dunia dulu dah kamu betul-betul dah syurga kan. Masuk neraka puas hati dah. Pada setidak-tidaknya dulu pernah makan sedap, dulu pernah buat benda-benda hak dia nak buat. Lepas tu orang kafir kalau tak jadi jahat di dunia, bodoh. Jadi tak cerdik. Pasal dunia duduk dalam penjara, akhirat lagi teruk penjara. Puas badanlah kalau di dunia buat jahat pun, pasal besok nak dipenjarakan tuan-tuan. Sedap juga cara tu duk terjemah. Allahu Akbar kata. Jadi itu bahagian tuan-tuan, bahagian orang Islam dengan bahagian orang bukan Islam. Itulah kita memang kita sedih lah daripada tragedi Gaza tuan-tuan ni. Sedang kita dah bercakap ni pun, mereka sedang dia bom ni. Pukul berapa dah hari ni? Kita sekarang pukul berapa dah? Pukul 9. Beza kita dari dia 6 jam. Pukul berapa? Pukul 4, pukul 5, pukul 3 jam pun 6. Pukul 3 pagi. Oh sedap. Tengah kuat bom lah ni. Logik akal kita kata. Tuan-tuan tapi bila kita baca tentang rahmat Allah, semuanya tertakluk pada rahmat Allah. Takkanlah Allah nak biarkan mereka sebegitu tuan-tuan. Maknanya apa? Maknanya ada kebahagiaan untuk mereka apabila kita sandarkan ia kepada Allah Ta'ala. Oleh kerana kita beriman bahawa kehidupan kita tidak terhenti dengan mati. Sebaliknya, kehidupan kita ni berlanjutan kepada kehidupan yang kekal abadi. Mati hanya proses perpindahan saja. Pindah roh jasad kepada alam akhirat sebenar-benar. Maka disitulah datangnya kekuatan dan juga rasa baik sangka kita kepada Allah. Sebab kita melihat dan menilik kepada kehidupan kedua. Kehidupan kedua. Tetapi kalaulah kehidupan ini hanya berakhir dengan mati, mati itu mati sungguh, ibarat kata tamat riwayat lah, macam penggunaan kawan-kawan kita selalu guna tamat riwayat, maka sudah tentu berlaku kezaliman kepada generasi Gaza. Sebab mereka menghadapi kehidupan sebegitu. Anak yang lahir tiba-tiba lahir dalam keadaan bom kiri kanan, dan keadaan tembakan, pembunuhan, penderitaan bagai tuan-tuan. Jadi itu adalah satu kezaliman pada mereka. Tetapi oleh kerana kita diajar oleh agama, hidup ini
sementara. Hak sebenar-benar adalah kehidupan akhirat. Hidup adalah tempat ujian. Selagi mana kita masih hidup, selagi itu dia punya jarum ujian itu bergerak, berjalan, maka di situlah datangnya kekuatan diri kita, keyakinan diri kita dan baik sangka kita kepada Allah Taala. Tuan-tuan ni, ada seorang ulama dulu, lupa saya, doktor apa tuan-tuan. Dia kata, mu nak menangis pada Gaza buat apa? Jangan menangis pada Gaza ni. Kamu kena menangis pada kamu, dia kata. Kamu kena menangis diri kamu sendiri. Mereka jadi begitu disebabkan kelemahan kamu, dia kata. Itulah yang kita rasa, tuan-tuan. Bila kita faham kat situ, kita kesian tengok dia orang anak-anak kecil. Sebenarnya kesian pada dia orang tu baguslah. Cuma apa yang kita buat untuk bantu dia orang? Sebab penderitaan dia orang ni disebabkan kelemahan kita. Kelemahan atas nama umat Islam. Adapun atas nama diri mereka, mereka sudah buat tindakan yang wajar. Apa yang mereka buat, tuan-tuan? Mereka sudah bersedia untuk menghadapi penentangan dengan Yahudi Zionis ni sejak daripada anak mereka lahir lagi. Bila anak dilahirkan, mereka sudah train, sudah semangatkan, sudah bagikan kekuatan keberanian kepada anak-anak mereka untuk berhadapan dengan Yahudi Zionis. Akhirnya kesan daripada didikan itu kita lihat pada kumpulan Kataib Aqsa, Qassam dan sebagainya lah, Saraya Al-Quds sebagainya, tuan-tuan. Itu adalah gambaran kejayaan didikan mereka membesar dengan jihad. Sebab situasi mereka begitu sejak tahun 1948 dulu, tuan-tuan. Maka akhirnya hasil dia sekarang ni, itulah kumpulan yang ditarbiah dengan tarbiah jihad. Hak jadi masalah kita ni, tuan-tuan, atas nama umat Islam di luar Palestin. Sebab kita tidak membesar dengan semangat jihad. Sedangkan jihad itu sebahagian daripada tuntutan dalam agama. Sebahagian ulama mengatakan, kalaulah rukun Islam 5 perkara tu nak disamakan, nak diseimbangkan dengan rukun iman 6 perkara. Rukun Islam ada 5 kan? Rukun iman ada 6. Agak-agak apa rukun yang ke-6 nak diletak masuk pada rukun Islam bagi seimbang dengan rukun iman? Agak-agak apa? Kalau ulama cadangkan itu adalah al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Nak cerita kedudukan jihad. Tapi kerana kita di sini itulah. Hari-hari chicken chop, lamb chop. Akhirnya sekali orang chop-chop atas leher. Tak jadi apa, tuan-tuan. Tak terasa apa, tuan-tuan. Kita ni hidup dalam keselesaan, kemewahan. Itulah jadi, tuan-tuan. Nak laksanakan tuntutan wajib, sewajib solat 5 waktu pun, ya Allah. Hak tu pun tak selesai, tuan-tuan. Ini kan pula nak bercakap bahasa jihad kepada mereka. Inilah lemahnya kita dan kesan daripada kelemahan kita ni, Allah tunjukkan penderitaan kepada mereka. Itu pun yang lalai tetap tak bangun-bangun, tuan-tuan. Hak tak semayang subuh sampai sekarang tak semayang-semayang, walaupun dia nampak Gaza depan mata menerusi media, tuan-tuan. Sedih pada kita, tuan-tuan. Penderitaan Gaza tu nampak dengan mata kepala kita sendiri menerusi telecast siaran langsung. Itu yang menyedihkan kita. Kalau sebelum-sebelum ni kita dengar sesudah tragedi berlaku je, tuan-tuan. Tapi yang ni kita boleh nampak sebelum, semasa dan selepas berlaku. Sampai begitu sekali. Tapi orang-orang yang sedang tidur tetap juga berselimut, tak bangun-bangun. Bila masa nak bangun, matilah, tuan-tuan. Iza matu intabahu. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Bila mati baru tak ada dah. Itu je lah. Jadi kelemahan kita lah menyebabkan derita tu berlaku pada mereka, tuan-tuan. Adapun bantuan Allah, syarat bantuan Allah, kita mesti dahulukan usaha kita. Itu syaratnya, tuan-tuan. Sebagaimana kita bincang sebelum ni. Bila Allah nak bantu Maryam, Allah perintah Maryam bangun dulu, pergi kocak pangkal pokok kurma dulu. Lepas Maryam buat, baru
hasil dia ataupun bantuan dari sisi Allah, itu hak Allah. Maka Allah datang pertolongan dia. Itulah buah kurma muda jatuh berguguran. Ada akak-akak, itu kurma muda tu, rotok tu ada penawar yang cukup baik untuk bersalin. Kan? Cuma akak gelak seorang-seorang. Saya baru tahu lah ni. Dia kata, pasal apa pula? Nampak macam menyesal je. Oh lah, tak menyesal apa. Dah umur 65 tahun. Nak beranak apa lagi? Dia kata. Apa masalahnya nak beranak umur 65 tahun pun. Itu apa ni, isteri Nabi Ibrahim tu berapa? Hasarah. Berapa umur? Lebih 80 tahun kan masa dulu kan. Fa'aqbalati mar'atu fi sarratin fasakkat wajhaha. Datang isteri Nabi Ibrahim dengan, apa aku nak beranak lagi, aku dah tua dah, dia kata. Ajuzun hakim, aku ni dah tua sangat dah. Mandul lagi hakim. Itu kerja Tuhan, tuan-tuan. Akak ambil lah ilmu tu buat standby kat standby. Makan rotok. Ini duk makan kelapa muda. Bolehlah ganti kelapa muda. Tak cari rotok tak jumpa. Rotok ni kurma muda lah. Yang pentingnya tuan-tuan, bantuan tu datang sesudah kita buat kerja. Kita kerjakan dulu. Dan itu yang berlaku pada Hamas. Mereka sudah buat kerja. Mereka usahakan bangkit menentang, berjihad, dan macam-macam keajaiban berlaku pada Hamas. Kalau kita ikuti berita-berita tu macam-macam. Tak mungkin tuan-tuan logik akal kita kata macam mana kawasan Gaza sekangkang kera, tapi boleh dia menyorokkan diri dan sembunyikan tawanan perang tu tanpa dapat dikesan dengan satelit atas langit. Sedangkan satelit tu tuan-tuan, puak-puak Yahudi, kita tahu Yahudi Zionis ni, satelit dia duduk dalam kereta kita semua tu. Waze tu teknologi dia, tuan-tuan. Dia tunjuk kepada dunia macam mana dia boleh mencari jejak sasaran-sasaran dia. Papan plate kereta kita dah kecil halus lepeh 2 berapa inci, tuan-tuan. 2-3 inci tu dia boleh besarkan sebesar-besarnya dengan pancaran satelit atas langit tu. Itu yang bergila-gila sangat, bersungguh sangat hantar satelit ke atas, tuan-tuan. Pasal apa? Pasal tujuan perang ni. Tapi bila pergi kepada pergerakan Hamas, terowong tempat persembunyian, tak boleh nak detect, tak boleh nak jumpa, tuan-tuan. Itu yang pelik. Kat situlah duduknya bantuan Allah Taala, tuan-tuan. Saya duk baca juga satelit China, tuan-tuan. Katanya dia boleh sampai menembusi bawah tanah sampai ke 10 kaki. Tapi kalau 10 kaki tak jumpa lagi terowong tak. Terowong lebih sampai 60 sampai 100 kaki. Yang satelit China tu katanya sampai 10 kaki. Tapi tujuan dia kata untuk cari pipe-pipe yang rosak lah. Kalau ada pipe pecah kat dalam tu, guna pancaran atas, dia boleh jumpa tang mana rosak. Tapi faham kita takkan sekadar nak tengok pipe pecah. Buat-buat ni punya teknologi kan. Sebenarnya nak mengintik, nak tengok kita dalam rumah dia buat apa, Haji Hussein buat apa, dia nak tengok sampai ke bawah tu Haji Hussein. Lepas ni maknanya dia orang upgradekan teknologi dia orang, sebab masih lagi tak berjaya nak detect terowong Hamas tu. Allah, tuan-tuan. Tapi mereka nampak tak, mereka berusaha ke arah itu. Tapi kita dunia Islam tak sampai. Dulu ada watak Dr. Abdul Salam. Imam ingat tak Dr. Abdul Salam? Ustaz ingat tak Dr. Abdul Salam? Seorang saintis Pakistan. Dr. Abdul Salam. Dia ada saingan dia, namanya Dr. Abdul Kalam. Nama lebih kurang. Dua-dua saintis. Dan dua-dua dapat anugerah kehebatan menguasai ilmu teknologi, ilmu sains fizik. Dua-dua dikenal sebagai bapa nuklear. Tapi Abdul Kalam, dia berkhidmat untuk India. Dan akhirnya dia dilantik menjadi Presiden India. Presiden India. Meninggal tahun 2015 dulu. Abdul Salam, dia ni bapa nuklear Pakistan. Itu sebab Pakistan sampai sekarang ada senjata nuklear, tuan-tuan.
Ini antara hasil inisiatif yang diusahakan oleh Dr. Abdul Salam. Dan dia cuba untuk bangkitkan teknologi itu kepada dunia Islam. Pada Turki, pada Iran. Itu sebab Barat terlalu marah kat dia. Dia letak dia sebagai non-persona non grata, manusia yang dikehendaki. Ini sejarah Dr. Abdul Salam, meninggal tahun 1996. Lama dah lah. Abdul Kalam, oleh kerana dia berkhidmat, dia orang Islam. Dua-dua orang Islam. Tapi Abdul Kalam ni berkhidmat untuk India. Dan dia berjaya melengkapkan India dengan kuasa nuklear. Dan jasa dia tu diangkat sampai ke tahap dia dilantik menjadi Presiden India. Jadi kalaulah upaya yang diusahakan oleh Abdul Salam ini sempat sampai ke negara-negara umat Islam dan sempat mereka memperlengkapkan diri dengan nuklear, maka itu adalah sebahagian daripada persediaan yang cukup wajar dalam dunia sekarang yang bersaing pada tenaga nuklear, tuan-tuan. Sehari dua ni kita dengar kan, Yahudi duk acah dengan senjata nuklear, kada ledakkan ke Iran, ke Turki, ke Lebanon, ke Syria, ke Yaman, di acah ataupun diuguk negara-negara ni, tuan-tuan, dengan nuklear. Apa begitu sekali, tuan-tuan. Ini kelemahan kita, tuan-tuan. Jadi sebenarnya apa yang berlaku di sana, kita tidak sampai ke tahap persediaan yang wajar. Sebab itu hari ini saya melihat, tuan-tuan, perbincangan tentang jihad perlu dihidupkan balik. Perbincangan tentang jihad. Sebelum ini, bila nak bincang tentang jihad, kita sendiri rasa tabu, rasa trauma, rasa takut, apatah lagi beberapa tindakan yang dilakukan oleh pihak berkuasa yang menyebabkan kita ni tak berani nak bercakap tentang jihad. Antaranya isu yang berkaitan dengan KMM dulu dah. Kumpulan Mujahidin Malaysia tu. Satu ketika dahulu. Mereka yang dikaitkan dengan belajar di Pakistan, di India, kemudian dilihat pernah membantu Mujahidin di sana. Masuk ke Malaysia terus ditangkap. Perkara-perkara ni, tuan-tuan, yang menyebabkan kita ni semakin jauh daripada jihad. Pada masa yang sama, Yahudi dan Nasrani semakin meluaskan empire dan menajamkan senjata mereka. Dan kemuncak pada apa yang mereka buat ialah apa yang berlaku di Gaza hari ni lah, tuan-tuan. Kita sendiri duk main gitu je lah, tuan-tuan. Pada masa yang sama, watak-watak munafikin tu terlalu ramai. Pengkhianat-pengkhianat. Allahu Akbar, kesian mereka, tuan-tuan. Yang ketiga, tidak seorang yang cinta pada suatu kaum melainkan akan berkumpul dengan mereka pada hari kiamat. Ini penting, tuan-tuan. Kita dengar riwayat daripada Anas bin Malik. Pada satu ketika datang seorang lelaki tanya Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah. Mata sa'ah, ya Rasulullah, mata sa'ah. Bilakah kiamat akan berlaku? Ketika Nabi berkhutbah, Nabi tidak layan, tuan-tuan. Nabi habiskan urusan khutbah. Bila dah selesai semua, Nabi cari, aina sa'il anis sa'ah, mana dia hak tanya tentang kiamat tadi, mana dia? Lantas lelaki ni bangun, tak silap saya Arab Badui, tuan-tuan. Maka dia tanya pada lelaki ni, ma a'adatta lis-sa'ah, kalau aku beritahu kiamat bila-bila, kamu sedia apa? Apa persediaan kamu? Maka lelaki tadi jawab, aku tak sedia apa-apa pun, melainkan aku buat apa yang Rasulullah suruh dan aku sayang pada Rasulullah. Dia sebut begitu. Bila dengar macam tu, Nabi SAW sebut macam mana kamu akan bersama dengan orang yang kamu sayang. Anta ma'aman ahbabta. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Perkataan Nabi tu dituju pada orang tu, tapi berlaku di khalayak ramai. Sahabat-sahabat dengar. Salah seorangnya Anas bin Malik. Anas pula bila dengar macam tu, dia kata, demi Allah, dia kata, aku datangkan rasa cinta sayang aku kepada Allah, kepada Rasulullah, kemudian kepada Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, dan aku berharap aku akan bersama dengan mereka walaupun amalan aku tidak sampai ke tahap mereka. Pasal apa? Jaminan Nabi tadi, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu sayang.
Boleh faham tuan-tuan ni? Maka ini juga sampai kepada kita sebab dia tidak terkhusus, tidak terbatas kepada yang berkenaan saja. Agama ni adalah untuk semua tuan-tuan. Maka sampai kepada kita, kamu akan bersama dengan siapa yang kamu sayang. Kalau sayang kepada Firaun, itulah kamu gomo besok. Sayang pada Haman, itulah kawan kamu duk main lali-lali tamplong dalam neraka besok tuan-tuan. Faham kita gitulah bahasa sinikal tuan-tuan ni. Ini penting. Sayang pada orang, jaminan boleh bersama dengan dia. Dan sepatutnya sayang itu dia pergi kepada apa? Cuba untuk mengikuti jejak langkah orang tu. Itu biasa. Itu adab kita sayang pada Rasulullah dengan ikut ittiba sunnah Nabi. Sayang kepada para sahabat dengan kita ikut jejak langkah mereka. Gitulah tuan-tuan sepatutnya. Itu adalah lambang benar pada cinta dan sayang. Bukan sekadar sayang tapi tidak ada apa-apa perubahan pada diri. Tidak. Dan yang keempat yang Abdullah bin Mas'ud kata, kalau aku sumpah benda yang keempat ni pun, maka ia tetap akan jadi. Apa dia? Allah tidak menutupi hamba di dunia, melainkan pasti akan menutupinya di akhirat. Ini yang difahami oleh Abdullah bin Mas'ud dan kita juga tuan-tuan. Di dunia ni terlalu banyak dosa dan maksiat yang Allah tutup. Allah tutup. Kata-kata seorang ahli sufi, dia kata, kalaulah dosa tu ada bau, niscaya tak ada orang yang akan datang kepada aku, mendekatiku. Tapi kenapa orang boleh berkawan dengan kita, boleh bersama, boleh sehidangan makan dengan kita? Dan kerana dosa itu tidak berbau dan tidak ada warna. Kalau dia ada bau, ada warna, tobat seorang-seorang kita tuan-tuan. Semua pakai duit seorang-seorang. 8 bilion ni seorang-seorang belaka tuan-tuan. Dia duduk serumah pun seorang-seorang lah sifatnya. Pasal masing-masing busuk, warnanya teruk. Itulah gambarannya. Tapi Allah Ta'ala permudahkan kehidupan kita ini. Allah lenyapkan, Allah tutup benda yang tak patut. Kita cium. Tak patut kita terima tuan-tuan atas nama rahmat Allah Ta'ala. Jadi apa yang perlu kita faham? Kalaulah di dunia Allah sudah tutup dosa kita, maka sudah tentu di akhirat Allah akan tetap tutup dosa itu. Itu keyakinan yang patut ada pada kita. Tetapi malangnya ada di antara orang yang sengaja mendedahkan dosa. Itu masalah ya tuan-tuan. Bagaimana dosa itu didedahkan oleh Allah? Apabila orang ni bermujaharah dengan dosa, berterang-terangan dengan dosa, kan? Kita baca hadis sahih, kullu ummati mu'afah illal mujahirin. Semua umatku akan dapat keampunan oleh Allah Ta'ala kecuali orang yang bermujaharah, mendedahkan dosa, buat dosa secara terang-terangan. Bagaimana tu? Iaitulah apabila melakukan dosa pada waktu malam, Allah tutup pada waktu siang, sehinggalah dia sendiri yang menceritakan dosa kalau dia buat waktu malam di waktu siang. Apabila dia buat dosa pada waktu siang, datang malam, dia selamat. Kenapa? Allah tutup. Tiba-tiba dia yang dedahkan. Itu adalah al-mujahirin. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi disenaraikan. Kenapa? Dedahkan dosa ni dosa besar. Dosa besar. Banyak sebab tuan-tuan. Antaranya menggalakkan orang buat, dia jadi hati dia ni mangli dengan dosa itu sebab jadi dosa besar. Dan salah satu saya nak tambah dalam senarai yang Imam Az-Zahabi sebut, saya tambah satu lagi tuan-tuan. Kenapa dosa besar, dosa mendedahkan pada orang ni jadi dosa besar? Kenapa tuan-tuan? Kerana dia mendedahkan bahaya balak kepada orang lain. Boleh faham tuan-tuan? Orang yang melakukan dosa secara terang-terangan, orang ni bukan setakat buat jahat pada diri dia, tapi dia sudah menjadikan orang lain pun jahat. Bagaimana tu? Apabila orang lain tak peduli dengan dosa dia, tidak menyekat mungkar dia, maka ia menjadi syarat kepada balak turun. Boleh faham tuan-tuan? Itu bahaya sangat perbuatan mendedahkan maksiat. Maksiat tetap maksiat. Orang yang benar iman dia dalam diri, kalau dia terlajak buat maksiat, dia akan rasa bersalah, dia akan rasa tak kena, dia akan rasa dihantui, dibayangi sesuatu. Dia akan cari jalan macam mana nak kembali bersihkan diri. Sebab itu adalah bisikan iman.
Kalaulah iman tu masih ada pada diri. Tetapi kalau sampai ke tahap dosa yang dibuat tu diberani-beranikan tunjuk, diberani-beranikan cerita ke orang, maknanya ada masalah pada iman. Dan lagi bahaya apabila dengan cara itu dia sudah meletakkan orang-orang lain pada tahap syarat diturunkan bala. Boleh faham tuan-tuan? Nabi sebut dalam hadis sahih bahawa Allah tidak akan turunkan bala yang dilakukan oleh individu ke atas semua orang. Innallaha la yu'adzibul 'amma bi'amalil khassah. Hinggalah berlaku syarat dia. Apa syarat dia? Apabila kejahatan itu dilakukan terang-terangan dan dilihat oleh orang ramai, wahum qadiruna ala yughayyiru, dalam keadaan mereka berupaya untuk mencegah dan menyekat, walam yughayyiru, tapi mereka tak buat. Fa idza fa'alu dzalik anzaballahu al-'amma bi'amalil khassah. Bila dah berlaku perkara itu, Allah akan azabkan, balakkan ramai disebabkan individual punya kesalahan. Boleh faham tuan-tuan? Ada bahaya pada dosa terang-terangan pada orang lain. Tuan-tuan, dan dalam kaedah tuan-tuan, orang yang melakukan dosa secara senyap-senyap, yang ni kita yang tahu tuan-tuan, kita diminta supaya tidak dedahkan. Sebab dia tu tersalah. Boleh faham tuan-tuan? Itu kena faham betul-betul juga hadis ni. Jangan pula bila buat macam ni sampai semua orang pilih dosa senyap-senyap malam hari belaka. Jadi masalah pula. Ini merujuk pada orang baik yang tersilap. Boleh faham tuan-tuan? Dia kenal dia ni orang baik. Kita tahu dia ni jaga dirinya. Tapi bab iblis setan ni payah nak jaga tuan-tuan. Kadang-kadang dia terlajak juga. Jadi bila kita tahu dia ada buat benda-benda yang tidak wajar, dalam keadaan dia menyorok-nyorok dan tidak pernah dia dilihat sebagai nak beranikan ataupun nak berterusan dengan dosa itu, maka yang tu yang patut kita diamkan. Diamkan. Sebagaimana peristiwa pada peristiwa pertama, tangan seorang lelaki yang dikerat pada hukuman hudud. Bila selesai dipotong tangan ni, itu pelaksanaan potong tangan di zaman Nabi. Maka Nabi dilihat sedih sangat. Tak silap saya, Abdullah bin Umar pergi tanya Nabi, "Ya Rasulullah, ka'annaka hazin." Kamu ya Rasulullah nampak macam sedih sangat. Nabi jawab macam mana? "La takun aunan 'ala syayatin." Kamu jangan jadi pembantu setan. Apa maksud? Maksudnya kalau boleh disorokkan dosa dia buat ni, sorokkanlah. Dengan maksud dia tu tersilap buat. Tapi kalau kamu dah cerita benda tu pada aku, dan dosa tu pula dosa yang melibatkan hudud, maka pemerintah yang dapat berita dan ada bukti tak boleh diam. Pemerintah wajib melaksanakan ketetapan syarak. Boleh faham tuan-tuan ni? Maka itu yang difahami pada kita, iaitulah pelakuan dosa kalau dibuat secara diam-diam, tidak viral-viralkan, maka masih ada penutupan Allah Ta'ala, sama ada penutupan itu datang dari Allah Ta'ala sendiri ataupun menerusi kaedah yang Allah ajar kepada kita sekalian, iaitulah dosa yang dibuat secara senyap-senyap oleh orang baik ini bukan dengan tujuan nak berterusan dengan dosa, tapi tadi, maka kita sama-sama bantu dia untuk dia bertaubat, bukan bantu dia untuk untuk mendenda dia. Boleh faham tuan-tuan ni? Benda ni kena faham dengan baik ni. Kalau tidak kan seolah-olah kita duk syubhah sekali. Kita duk galak sekali. Tidak, bukan masalah syubhah, masalah orang tu orang baik yang bertaubat, yang nak bertaubat, cuma dia pernah buat benda tu dan berita tu sampai pada kita tahu. Jadi kita tolong dia untuk dia bertaubat. Ni. Okey. Rasa kat sini je kot ni. Lepas ni ada ayat, 4 ayat dalam surah An-Nisa. 4 ayat ni rupanya rahmat, gambaran rahmat Allah Ta'ala kepada kita. Yang kita sambunglah tuan-tuan ni. Sampai kat sini ada tuan-tuan nak respon atau nak tambah atau apa-apalah, tambahlah. Tambah sama-sama ini majlis kita, tambah sikit seorang, itu lagi baik. Silakan Haji Hussein, ada apa-apa? Haji tambah Haji.
Tambah. Ustaz, silakan Ustaz. Silakan, Mam. Salam. Tambah Sama sekali dalam bab rahmat Allah. Umpama orang Mesir nak guna warna. Allah malam. Tinggi bahasa tu. Umpama orang buta nak mengenali warna, maknanya meneka-neka lah warna apa, macam mana keadaan rupa, begitulah. Jadi kita dengan rahmat Allah Ta'ala kita meneka, begitulah kot maksud ke macam mana Wajib? Memang hakikat sebenarnya kita dengan hakikat sebenar rahmat Allah Ta'ala tu kita tak pasti setara mana, tapi berdasarkan gambaran pada Quran, pada hadis, maka kita berkeyakinan bahawa rahmat itu tidak bertepi. Dan Quran Allah sebut inna rahmati wasi'at kulla syai', inna rahmati sabaqat ghadabi. Aku ni ada marah, ada murka, tapi aku juga ada rahmat, kasih belas. Dan kasih belas aku duduk di depan, murka di belakang. Maknanya di situ kita dapat gambaran dia. Walaupun sifat hakikat sebenarnya memang misteri lah. Setara mana banyak limpahan dia, setara mana besar datang pada kita. Wallahualam. Sila bang. Halo. Ya. Soalan tu panjang dia punya perbincangan dan selalu hidup dalam perbincangan tentang keadilan Allah Ta'ala. Syarat untuk dapat keredaan Allah di akhirat ialah mesti iman yang benar. Dengan maksud kalau imannya rosak, tapi buat baik, maka tak dapat bahagian rahmat kasih sayang Allah di akhirat. Maka bagaimana kebaikan yang dibuat oleh orang kafir itu nak diadili oleh Allah Ta'ala? Apakah Allah tidak mengambil kira langsung ke? Maka di situlah datangnya pandangan ulama. Antaranya dalam kitab Tazkirah oleh Imam Al-Qurtubi disebut, kebaikan orang kafir ini Allah akan selesaikan di dunia, tidak di akhirat. Antaranya mereka diberikan kemudahan untuk mati. Mereka tidak merasai sakaratul maut menggeliat macam kita. Dan itu yang sampai sebahagian daripada kita terfitnah, sampai kita rasa macam Sami Buddha pula mati senyum. Untuk imam besar nombor 1 mati menggeliat, sampai 3-4 minggu sakit sakarat. Benar tak? Itu antara ujian-ujian pada kita lah kalau kita tak faham tentang hakikat keadilan pada Allah Ta'ala. Jadi yang penting kebaikan oleh orang kafir itu tidak akan dibawa ke akhirat untuk diberikan, untuk diadili atau untuk dibalas besok, kerana ia sudah diselesaikan dalam kehidupan dunia. Itu yang kita faham. Jadi Sayyidina Umar bila melihat padri-padri ketika masuk ke gereja, ketika nak terima kunci Baitul Muqaddas, Baitul Muqaddas, dia punya penyerahan tu duduk dalam gereja. Maka Sayyidina Umar datang melihat bagaimana kumpulan padri-padri yang tua-tua yang nampak sangat kuat ibadah. Janggut sampai ke bawah, mata kuyu, kuat puasa. Malam beribadah, siang berpuasa. Sayyidina Umar menangis tengok. Menangis. Pasal apa? Pasal Sayyidina Umar, orang tanya Sayyidina Umar, kenapa kamu menangis wahai Amirul Mukminin? Dia kata, aku teringat kepada ayat dalam Quran tu, amilatun nasibah taslan naron hamiyah. Amilatun nasibah, ada di antara manusia ni yang kuat beramal, nasibah sampai keletihan, sampai kemenatan, tapi kesudahannya apa? Taslan naron hamiyah, dihumban masuk dalam api yang panas menggelegak. Kenapa? Asas akidah tidak benar. Sebab tu sayang pada orang ni. Sebab kita tidak nafikan orang kafir ada hak baik, baik dari sudut budi,
Tapi jahat dari sudut akidah. Kena faham tuan-tuan Akidah bila tidak betul pada Allah, dia jahat pada Allah Ta'ala. Tapi dari sudut budi, pada orang ramai, baik dia. Tengok, selalu saya sebut tuan-tuan, Kori tu, Roci Kori penama, gadis yang umur 20, awal 20-an, 22 tahun begitu lah. Roci Kori tuan-tuan, dia ni mahasiswi di England. Bila melihat kejahatan Yahudi Zionis, meratakan tanah dan juga kebun-kebun dan juga rumah kediaman orang-orang Gaza, dia datang ke Gaza tuan-tuan. Kemudian dia cuba dengan kederak dia untuk menahan bulldozer tu daripada bergerak. Roci Kori tuan-tuan, dia tahan depan bulldozer, agar bulldozer itu tidak teruskan tindakan untuk bulldoze semua rumah-rumah penduduk Gaza. Tapi dia silap. Silap apa? Ini Zionis. Bukan ini manusia biasa-biasa. Jahat Zionis ni bukan setakat tak ada peri kemanusiaan, peri kebinatangan pun tak ada. Bukan setakat pada manusia tak kesian, binatang pun dia tak kesian. Akhirnya dengan diri dia di bulldoze oleh bulldozer Yahudi ni. Mati, hancur tubuh tuan-tuan. Sehingga nama dia diabadi di kapal-kapal, di kapal layar semua. Apa nama? Roci Kori tu betul depan dia tu. Jadi ini contoh macam mana orang baik, tapi akidahnya rosak. Akidahnya Trinity. Tu lagu mana? Jadi orang watak-watak sebeginilah yang agama kata dia akan diberikan ganjaran sebelum sampai ke akhirat, antaranya pada proses kematian. Aisyah pernah tanya Nabi SAW, ma fa'alallahu ibni Jad'an, ya Rasulullah, Allah buat apa kepada Ibnu Jad'an? Allah buat apa pada Ibnu Jad'an? Siapa dia Ibnu Jad'an? Ibnu Jad'an adalah seorang kafir yang baik. Baik dia ni selalu buka pintu rumah dia untuk terima tetamu, merapatkan silaturahim dan beri makan kepada orang yang datang bertamu. Nabi jawab apa? Huwa finnar, dia dalam neraka. Dia dalam neraka. Walaupun budi dia banyak diterima oleh orang ramai, tapi dia dalam neraka. Kenapa? Pada satu hari tidak pernah dia mengucapkan Allah maghfirli, ya Allah ampunkanlah aku. Tak pernah dia berdoa kepada Allah, maknanya tak ada iman pada diri dia. Walaupun baik secara mana sekalipun, maka dia tetap bahan bakaran api neraka. Sebab itu tuan-tuan, bila kita belajar bab ni, di sinilah datangnya rasa simpati kita pada dia orang. Rasa kita ni berusaha dengan lebih ketat, lebih dekat lagi dengan mereka, supaya mereka yang baik-baik pada pandangan mata kita ni berjaya diselamatkan. Khususnya kita yang berjiran dengan jiran-jiran sebelah-sebelah, jiran sekampung kita yang kita kenal sebagai baik. Musim buah dia datang bawa, kita sakit dia datang ziarah, tapi dia ni akidahnya rosak. Jadi orang macam ni kita perlulah bantu dengan cara menyampaikan hidayah kepada mereka. Dalam keadaan hidayah itu kita tunjukkan menerusi akhlak kita yang baik, perkataan kita yang baik. Allah alam. Panjang mami. Dia malas nak tanya dia jawab. Tak ingat apa nama. Okey, sekadar ni tuan-tuan, kita akhirkan tasbih kafarah dan surah Al-Asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddil syamlahum wa farriq jama'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalman min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimul ahzab izimhum mansurna alaihim izimhum mansurna alaihim izimhum mansurna alaihim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbalaka.